Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Okey, untuk kali ini saya perkenalkan diri dahulu iaitu saya Suraya binti Hashim, Pegawai Teknologi Makanan dari Pejabat Kesihatan Daerah Jerantut. Okey, untuk hari ini kita akan bincangkan sedikitlah, saya akan kongsikan kepada tuan-tuan berkaitan dengan keselamatan dan kebersihan makanan. Okey, untuk keselamatan dan kebersihan makanan ni, kita ada definisi lah. So, kita akan go through satu persatu apa yang dimaksudkan dengan definisi setiap elemen yang kita tengok. Okey, yang first kali kita ada berkaitan dengan dapur. Dapur ni sedia maklumlah tempat di mana ruang atau kawasan seseorang melakukan sesuatu aktiviti menyediakan bahan makanan dan memasak. Yang ni setiap rumah ataupun kedai makan ataupun ruang orang kata banyaklah tempat-tempat yang ada dapur ni. So dia ada kaitan dengan dia sediakan makanan dan dia memasak, dah didefinisikan sebagai dapur. Okey, yang kedua dia pula adalah berkaitan dengan pembersihan. Okey, pembersihan ni adalah proses membuang kotoran, sisa makanan, habuk atau lain-lain makanan pencemar yang menjejaskan kebersihan makanan. So dari segi pembersihan ni sangat pentinglah, di mana di dapur tu kita sebelum kita nak masak dan selepas kita masak, kita akan memastikan proses pembersihan ni dilaksanakan dengan cukup berkesan. Okey, yang ketiga adalah kebersihan makanan. So yang ni part yang paling penting, di mana kebersihan makanan ni adalah semua langkah dan syarat yang perlu untuk mengawal bahaya dan memastikan keselamatan dan kesuaian makanan untuk kegunaan manusia dengan mengambil kira penggunaan yang dimaksudkan. Okey, dari segi kebersihan makanan ni, dia akan meliputi makanan yang kita sediakan tu, sama ada makanan kita disediakan tu, contoh sayur, kita nak masak. Okey, kita tak ada yang kita lepas beli tu, kita terus je goreng, masak sayur tu. Contoh sawi lah, kita nak buat sayur, sawi goreng. Kita akan pastikan makanan tu, produk makanan raw material yang kita dapat tu, kita kena proses dahulu. Sebelum kita proses dengan kita bersihkan dulu raw material tersebut, bahan mentah tersebut, baru kita teruskan dengan proses memasak. Okey, nanti kita akan go deep in lepas ni lah. Okey, yang keempat pula berkaitan dengan pengenal makanan. Okey, pengenal makanan ni sangat penting, di mana tuan-puan lah sebagai pengenal makanan. Pengenal makanan ni ada seorang yang terlibat secara langsung dalam penyediaan makanan, menyentuh makanan atau pemurkaan yang menyentuh makanan, mengendalikan makanan yang berbungkus ataupun tidak, atau tidak dibungkus atau perkakasan. So pengenal makanan ni sangat penting lah. So selalunya kita akan pergi tengok pengenal makanan tu mengamalkan sikap yang orang kata bersih atau tak. Okay, sebab dia menyentuh secara langsung dengan makanan tu. Contoh, dia buat burger. So bila dia buat burger tu, macam mana keadaan dia? Adakah dia buat burger tu dengan tangan, dia direct contact dengan dia punya burger. So dia kena pakai sarung tangan dulu, kan? So kita tengoklah ke tempat yang kita beli tu. Okey, seterusnya adalah pencemaran. Okey, yang ni sangat pula penting kita kena bagi orang kata extra lah, orang kata untuk fokus benda ni. Okey, pencemaran ni adalah kemasukan atau kehadiran bahan pencemar dalam makanan atau persekitaran makanan. Okey, pencemaran ni selalunya kita kategorikan sebagai tiga lah. Yang kita ada ni ada tiga. Okey, yang pertamanya adalah berkaitan dengan pencemaran biologi. So biologi ni yang sedia kita maklum adalah orang kata berkaitan dengan bakteria, virus kan yang sekarang ni kan. Okey. Yang kedua adalah fizikal. Fizikal ni yang kita nampak, yang boleh kita nampak secara orang kata mata kasar kita. Contoh kalau kita pergi kedai makan, kita akan jumpa rambut lah, kadang kayu lah, serpihan lah. Okey, itu secara fizikal. Kalau dari segi kimia adalah orang kata pencemaran kimia yang melibatkan dari segi contoh kita guna peralatan. Contoh kita pinggan, kita basuh dengan sabun. So sabun tu adalah chemical. Okay, itu salah satulah. Okay, penyah bekuan. Yang ni pun sangatlah penting, di mana penyah bekuan ini adalah proses mencarikan makanan sejuk beku dan memastikan tiada sisa ais pada makanan tersebut. Yang ni tuan-puan kena extra care, sebabnya penyah bekuan ni sebelum kita masak makanan raw material, contohnya macam ayam sejuk beku, selalunya kita terima dalam keadaan sejuk beku yang kita beli. Okey, so bila kita beli, kita simpan, dan bila kita nak guna untuk hari ni, kita kena
defrost terlebih dahulu. So dia ada berapa cara defrost dia lah. Nanti saya akan cerita untuk next slide. Okey. So kita pergi kepada bahagian pertama dulu. Okey, untuk bahagian pertama ni kita akan fokus kepada kawalan proses. Okey, untuk kawalan proses ini kita kita pergi kepada kawalan proses. Okey, kawalan proses ni pertama sekali kita ada penerimaan bahan mentah. Okey, lepas kita terima bahan mentah, kita pergi kepada dua, iaitu pra penyediaan. Okey, bila pra penyediaan kita ada penyimpanan sementara. Okey, selepas tu baru kita pergi memasak, dan lepas memasak tu baru kita pergi penyimpanan sementara, dan seterusnya barulah penghidangan. Okey, yang ni yang dimaksudkanlah untuk kawalan proses. Okey. Kita pergi kepada next orang kata slide. Okey, yang ni pula tuan-puan kena tahulah berkaitan keperluan pertumbuhan dan pembiakan bakteria. Okey, di mana untuk pembiakan bakteria ni dia melibatkan masa dan juga suhu. Okey, contoh kita yang ada kat sini adalah ayam, susu, bijirin dan ulaman. Okey. So kalau ikutkan untuk pertumbuhan bakteria ni, kita ada masa yang diberikan iaitu setiap 20 minit. Okey, kalau ikutkan contoh kalau macam suhu dia 30 darjah Celsius iaitu suhu bilik lah selalunya yang kita nampak. Okey. So, dengan zon bahaya dia yang kita nampak kat sini adalah 5 sehingga 63. Yang ni zon yang sangat bahaya di mana pertumbuhan bakteria tu sangat cepat lah. Okey, kalau kita tengok kat sini, kita tengok ada makanan dan setiap 20 minit dia akan jadi belahan dua. Okey, apabila kita start dengan satu. Okey, bila satu dia akan belah jadi dua dan setiap 20 minit dia akan jadi belahan dua, belahan dan sampai 40 minit dia akan pecahan dia tu makin banyak. Okey. Dan bila pergi kepada 4 jam, tidak kurang daripada 4 jam dia akan ada milin dekat sini. Okey. Tu pentingnya lah. Kalau kita tengok pada orang kata kadar pertumbuhan bakteria kat sini. Okey. So seterusnya kita tengok pula. Okey. Yang ni yang dimaksudkan yang tadilah. Okey, kadar pertumbuhan bakteria. Okey, kalau kita tengok satu persatu kat sini, bakteria tidak mati pada suhu ais ataupun sejuk, tidak aktif. Dia akan macam duduk satu tempat tu saja. Dia tak membiak. Sebab dia tidur. Dia dorman kat situ, dia duduk je kat situ. Tapi bila dia pergi kepada zon bahaya 5 hingga 63, bakteria hidup sempurna pada suhu persekitaran, boleh membiak dan mengeluarkan racun. Okey, kalau dekat sini, okey, let's say kalau kita biarkan makanan dekat luar room temperature, dia akan boleh orang kata membuat pembiakan lah, ada terdapatnya pembiakan bakteria. Okey, dan seterusnya adalah bakteria mati jika dipanaskan sehingga mendidih tetapi tidak bagi toksin. Okey, kalau suhu yang mendidih ni selalunya kita kata 63 darjah Celsius ke 100 lah baru bakteria tu mati. Dia tak hidup lah sebab dia panas kan. Okey, kalau macam yang bakteria yang dia tidur tu adalah pada suhu yang ni lah orang kata ais, sejuk beku. So dia tidak aktif. Kat sini dia tidur. Itu yang dimaksudkan dengan pertumbuhan bakteria. Okey, so kita pergi kepada kualiti bahan mentah. Okey, ni contoh kualiti makan bahan mentah yang kita nak lah. Bila tuan-puan nak cari bahan mentah, cari yang berkualiti. So, kalau ikan, okey, daging, ayam, okey, kita tengok yang color dia pun kita dah nampak. Okey, dia punya keadaan texture dia dekat sini. Okey, so sama juga dengan ikan. So, bila ikan kita tengok dia punya mata dia, kita tengok insang dia. Okey, kita tengok dia punya isi dia, pejal atau tak. Okey. So kalau macam ni, kita minta mohon sangat tuan-puan janganlah orang kata ambil kita nak jimat, okey, nak kadar yang murah. So selalu setengahnya tempat dia jual murah bila bahan mentah tu dah rosak. So kita mohon sangat kalau dekat sini bila dah rosak macam ni, kita tidak benarkan sama sekali lah. Sekiranya kita jumpa dekat tempat tuan-puan ada bahan mentah yang rosak macam ni, kita akan kenakan tindakan lah. Okay? So sama juga dengan ikan ataupun daging. So kalau boleh daging ni janganlah cari yang macam berulat macam ni. So ia tak sesuai lah untuk kita sediakan makanan kepada pelanggan kita. Okey, so dari segi pemilihan barang mentah yang dah telah diproses. Okey, pertama sekali yang kita tengok adalah pelabelan yang betul dan keadaan tin yang sempurna. Okey, so tarikh luput dia.
kita kena tengok barang yang telah siap diproses. Okey, terutamanya susu lah, sebab kita guna susu untuk kita buat minuman kan. Okey, so tin yang kemat ni kita tak benarkan sama sekali lah, sebab tin yang kemat ni dia akan ada satu lapisan di mana bila dia kemat, dia akan ada liang udara. Kat situ dia akan create satu bakteria iaitu Clostridium botulinum lah. So kat situ memang orang kata kita kalau boleh kita tak nak pelanggan ni bila dia beli dia fokus kepada benda yang murah yang dah rosak. Seperti itulah kebanyakan pasaran yang kita bagi buat pemantauan. Ada juga penjualan yang tin berkarat, tin dia dah pecah dan tin dia dah kemat macam ni. So kita tak benarkan sama sekali. So tuan-puan, bila nak pilih bahan mentah yang makanan yang telah diproses tin bertin ni macam ikan sardin ke susu ke, cari yang tin yang sempurna, keadaan tin yang elok dan macam ni. Okey. Okey, dari segi pemilihan bahan mentah kering pula, iaitu tepung, beras dan juga gandum lah kat sini kan, ataupun rempah-rempah ratus apa semua ni, kita cari yang berkualiti. So kita tak adalah kalau macam contoh beras tu dia dah macam ada abuk-abuk tu kan, dia macam ada binatang dah. So bila kita ambil pun dia dah jadi berabuk dah, yang tu dah rosak sebenarnya. Okey, so yang ni kita kena tengok lah keadaan fizikal dia, kita boleh nampak yang elok dan juga yang tidak lah. Okey, ni yang saya kata tadilah penyah bekuan yang betul. Okey, penyah bekuan itu ni cara-cara dia. Okey, yang ni adalah part yang paling penting bila kita ada bahan mentah, contohnya ayam, kita nak prepare untuk hari ni, dia dah sejuk beku. So cara dia macam mana? Okey, pertama sekali untuk esok punya masak, hari ni kita keluarkan dan kita letak dekat orang kata kawasan di ruang sejuk dingin, dalam peti kita, ataupun kita masukkan dalam microwave, ataupun kita letak di tempat ataupun bekas air di bawah running water, iaitu air yang mengalir. Okey, yang ni pula adalah proses penyah bekuan yang tidak selamat lah. Selalu yang kita nampak yang ni yang kita jumpa. Dia main letak je dekat di lantai macam ni. Dan juga bila kita pergi je dia dah tutup elektrik dan dia biar air mengalir macam ni, berdarah di lantai macam ni. Okey, so tidak dibenarkan sama sekali. Okey, untuk pencucian bahan mentah pula, kita nak pastikan kalau macam telur yang kita nak gunakan tu, kita kena cuci dulu sebelum kita guna. So kita jangan macam daripada sarang tu, telur tu kita terus je. Kan contohnya kita nak buat char hotel ke apa kan, kita guna penggunaan telur yang banyak. So bila telur ni kita kena cuci dahulu, letak dalam bakul yang menitiskan air dia, dan baru kita guna. So kita tak adalah biar dia macam dekat dia punya bekas sarang tu dan kita guna untuk masak. So tidak benarkan sama sekali. Dia kena basuh. Sama juga dengan bahan mentah yang lain, iaitu ayam. Kita tak boleh kita beli je terus kita goreng. Kita kena cuci dahulu, bersihkan buang kotoran dia, darah-darah apa semua tu, dan kita baru kita masak. Sama juga dengan sayur-sayuran. Okey, kita tak ada kita beli daripada pasar ataupun mana-mana tempat yang kita perolehi, daripada supermarket ke apa ke, kita terus balik, kita terus goreng, potong-potong goreng. Kita kena basuh dahulu, then baru kita buat masakan. Okey, untuk dari segi bahan mentah pula dengan bahan orang kata sedia masak, kita minta asingkanlah mengikut penggunaan. So banyak yang kita jumpa tu, kalau bahan mentah ni kita jumpa ayam sebelah dia ais. So ais ni kita tak boleh masak. So ais ni kita kena tempat khas untuk ais sahaja kita simpan. So kalau macam ayam mentah, kita letak dalam kontainer yang sesuai dan letak dalam bekas yang kita dah dah notify kat situ. Ini adalah untuk penyimpanan ayam mentah. Okey. So dari segi pencemaran silang yang saya katakan tadi itu adalah pergerakan fizikal atau pemindahan bakteria berbahaya daripada orang, bahan mentah atau kawasan yang kotor ke makanan yang siap dimasak ataupun makanan yang terus dimakan. Okey, yang ni contoh lah contoh pencemaran silang kat sini. Okey, kita nampak So dekat sini apa yang tuan-puan nampak kat sini adalah dia punya chopping board. Chopping board ni selalu kebanyakan orang dia salah handling. Okey, dia akan guna contoh kat sini dia nak buat salad. Okey, kat sini ada dia potong tomato, lepas tu dia potong orang kata timun. Kat sini dia nak buat salad, kononnya hiasan ke apa. Kat sini pula
tempat yang sama dia potong ayam. So tak betul lah benda ni yang kita selalu kata selalu terjadi. Pencemaran bermula daripada sini. Gini, bila kita buat salad, kita tak masak. Selalunya kita makan terus kan, ataupun kita buat ulam kita makan terus. Contoh kalau tomato ni kita jadikan hiasan dalam sambal belacan kita ke, atau yang ni kita jadikan ulam, kita tak masak. So kita dah contaminate dah dengan ayam dekat sini. So kat sini yang boleh jadi pencemaran. Yang ni bakteria lah. So dia dah berdarah, dia contaminate dengan makanan yang kat sini lah. Okey, sama juga dekat sini lah. Okey, bahan kimia. So kat sini kita nampak dia goreng dekat sini. Kat sini dia ada reset. Kat sini dia ada kloro pula. Okey, so boleh nampak dekat sini kalau macam dia dia macam orang kata tumpah ke apa ke, dah jadi cross contamination dari segi bahan kimia. Ni yang kita maksudkan pencemaran bahan kimia lah. Ni contoh-contoh dia. Yang ni pula, nampak tak yang ni? Selalunya yang kalau kita pergi kedai mamak ataupun dulu-dulu waktu sekolah, kita selalu nampak dia tindan makanan tu. Okey, kita tahu kan bila kita tindan makanan macam ni, bawah pinggan ni dia macam akan ada lebihan lah sisa makanan. Maybe kita basuh tak bersih dan kita letak pula makanan baru dan dia akan contaminate. Barang yang lama dia akan pergi kepada yang baru. Itu yang selalu kita jumpalah kebanyakan tempat macam tu. Okay. So yang ni untuk kita kawal, buat kawalan pencemaran silang. Okay, dari segi orang kata papan pemotong tadi tu, kita boleh nampak dekat sini. Pastikan peralatan dapur yang berasingan digunakan untuk makanan mentah dan makanan yang telah dimasak. Okey, so kalau ikutkan yang kat sini ni, tuan-puan boleh nampak lah papan pemotong untuk sayuran dan daging ayam mestilah berlainan, berasingan. Jika yang sama, mestilah dibersihkan sebelum digunakan semula. Tapi kalau ikutkan, kita minta dia asingkan macam ni. Okey, kalau macam yang kita sedia maklum lah, biru ni selalunya seafood. Makanan bersifut, tak kisahlah udang ke, ketam ke, ataupun ikan sekalipun. Okey, kat sini kita akan letak seafood lah. Kalau yang berdarah ni selalunya berdaging. Daging ni macam ayam atau daging lembu ke, tak kisahlah yang berdaging, berdarah. Okey, so kat sini pula yang putih ni dia masak. Makanan dia siap masak. Contohnya kat sini dia letak hotdog dipotong. Ataupun ayam dah siap digoreng ke kita nak potong. Okay. Dan seterusnya adalah chopping board yang warna hijau. Hijau ni sedia maklum lah kita untuk buah-buahan ataupun untuk sayur-sayuran ataupun salad-salad macam itulah. Okay, kita boleh asingkan macam ni. At least kita ada 4 pun dah cukup dah kepada tuan-puan untuk membezakan chopping board ni lah. Okey, so asingkan bekas makanan mentah seperti ayam dan daging dan juga makanan laut dan bekas yang telah dimasak. So kita kena asingkan. So kita tak boleh sekalikan lah. Yang ni sangat penting ya. Okey. Dan seterusnya pula kawalan pencemaran silang. Okey, ni kawalan pencemaran silang macam mana kita nak kawal dia. Okey. So gunakan alat pencucian yang berasingan untuk membersihkan kawasan yang berlainan tahap kebersihannya. Okey, kalau dekat sini kita nampak lah dari segi towel, dari segi mop pun dia ada berlainan. Okey. So, kat sini gunakan tuala, apron, mop dan juga kasut berasingan bagi setiap tugas, misalnya untuk mengelak perkakasan, peralatan, mengelak meja dan juga mengelak tangan anda. So, gunakan kod warna atau corak yang berbeza untuk membezakan penggunaan tuala, apron, mop dan juga kasut tersebut. Okey. So, yang ni cuci selalu dengan air panas dan juga sabun. Ni dia bagi dah cara kita nak kawal pencemaran silang. So untuk coding ni kita boleh nampak sama juga macam chopping board ni, kita ada warna merah kawasan foto seperti tandas, lantai, kawasan penerimaan bahan mentah. Ni kita tandakan sebagai kawasan merah. So kawasan biru ni meja makan dan juga pembukaan meja, penyediaan makanan, lantai, kawasan penyediaan makanan. Okay, yang ni pun samalah untuk biru. Manakala hijau ni peralatan dan juga perkakasan dan kuning pula lantai kawasan perprosesan ataupun bilik persalinan lah antara ni lah. So dia dah bagi dah beza-beza by coding color. Okay, kita boleh ambil daripada sini. Okay. Seterusnya pula dari segi kawalan proses ni dia melibatkan suhu dan juga masa lah. Okey, untuk suhu dan masa ni kita kena pastikan penyiap makanan dilakukan konsisten tanpa sebarang perubahan waktu, penyediaan ramuan bahan, kaedah masak, pekerja dan lain-lain perkara yang berkaitan digunakan. Contoh dekat sini. Okey, contoh dekat sini jika kuantiti makanan bermasak perlu bertambah, pastikan masa memasak juga ditingkatkan.
agar makanan tu cukup masak. So dia bagi contoh dah kat sini. So sekarang ni maksudnya bila kawalan suhu dan masa ni dia melibatkan kuantiti. Okey, bila kemasaknya kuantiti makanan tu kena tambah contoh daripada orang kata contoh nak buat catering lah apa kan. Jemputan dia di 1,000. Tiba-tiba dia kata up kepada 1,200. So bila 1,200 kita kena manage lah masa kita. Bila kita nak start. Okey, jika kuantiti masakan tu bertambah, masa kita nak masak tu pun kita kena tingkatkan untuk bagi makanan tu cukup masak. Okey, so kita kena tahulah timing dia bila kita nak sediakan. Dekat sini pula, pastikan makanan dimasak dengan sempurna, sepenuhnya terutamanya daging, hasil ayam dan juga makanan lauk. Yang ni sangat penting. Selalunya kita terima bila jadi keracunan makanan ni adalah melibatkan makanan ni lah. Terutamanya hasil daging, ayam, yang ni sangat penting. Okey. Manakala suhu didih bagi makanan bersup dan rebus hendaklah mencapai 70 darjah Celsius bagi daging dan hasilan. Pastikan air rebusan kelihatan jernih dan bukan berwarna merah jambu. Yang ni tuan-puan bila masakkan sup ni pun kena tahulah suhu dia tu kena capai 70 darjah Celsius dan juga bila daging dengan hasilan ayam ni bila kita dah rebus dia ni kita boleh tengok air yang dalam rebusan tu dia berwarna merah jambu ataupun dah warna dia macam warna grey macam tu dia dah masak sebenarnya. So dia ada perbezaan kat situ. Dia kena jernih kelihatan jernih lah air rebusan itulah. Okey. So, pastikan makanan dipotong dalam saiz yang seragam untuk memudahkan haba disebarkan secara menyeluruh dalam makanan semasa memasak. Okey, contoh makanan yang dipotong ni, contoh ayam lah selalunya. So, ayam ni dia ada berapa cutting. Okey, selalunya ada potong 24, ada potong 12. So, bila kita kena tahu pula kita nak masak bersup ke, kita nak buat kari ke, ataupun kita nak goreng. So, bila yang ni kita kena tahu. Saiz dia tu pun kita kena tahu. Nak masak dia macam mana. So, kena seragam lah dengan masa dan juga dia kata saiz tu. So, supaya haba yang dia nak masak tu, dia boleh menyuruh dan masak dengan sempurna. Kalau tak masak dengan sempurna, dia boleh orang kata mengakibatkan keracunan makanan lah. Selalunya bila kita investigate, kita buat siasatan, kita dapati makanan yang masak tu dalam masa yang singkat dan kuantiti dia banyak, saiz dia pula besar. So, banyaklah dia punya input dia dekat situ bila kita buat siasatan. Okay? Dari segi pastikan bahagian paling dalam makanan tidak mengandungi kesan darah dan menunjukkan makanan tidak dimasak dengan sempurna. So yang ni selalu kita jumpa. Kalau ayam goreng tu yang kita nampak tu selalunya bila kita ambil bahagian tengah tu tengok ada darah lagi. Contoh pernah jumpa kan? Saya pun banyak kali jumpa juga di mana bila kita nak makan ayam tu kita dah cobek-cobek kan, so bila tengah-tengah tu dia dah tak masak. Luar tu dia crunchy. Kadang tu dia defrost tak sempurna pun boleh jadi juga. Okay, kadang tu dia masak singkat pun boleh jadi juga kat dalam tu, ataupun kalau dia goreng dia guna minyak yang sedikit. Tu pun boleh jadi juga. So yang ni sangat penting lah supaya kita nampak dia punya makanan yang kita nak makan tu adalah dimasak dengan sempurna. Okey, so ni proses memasak. Kat sini kita siap ajar lagi macam mana nak proses memasak kat sini. Okey, proses memasak merupakan proses yang kritikal dalam perkhidmatan makanan untuk menghasilkan makanan yang selamat dan berkualiti. Panduan keselamatan seperti di bawah hendaklah dipatuhi. Okey, nampak tak dekat sini? Okey, dekat sini kita boleh tengok ayam kalau dia timbul macam ni, kita dah tahulah dia orang kata tak masak dengan sempurna. Okey, dia kena tenggelam macam ni. So ni adalah kategori merebus ataupun menggoreng. Okey, pastikan minyak atau air rebusan mencapai suhu lebih daripada 80 ataupun 70 ke atas lah. Kalau kita kata tadi air rebusan kena 70 darjah Celsius. Sama jugalah yang ni pun 70 ataupun 80 darjah Celsius. Pastikan bahan mentah terendam sepenuhnya di dalam air ataupun minyak. Okey, so pastikan bahagian tengah ayam, ikan atau daging dimasak dengan sempurna lah dan tiada darah. Okey, ni contoh yang kita bagi dah dekat sini cara nak masak macam mana ayam tu ataupun nak goreng ayam tu. Okey, seterusnya cara penggunaan termometer. Kalau tuan-puan ada ni sangatlah bagus amalan dia lah. Bila kita nak masak, kita nak avoid daripada keracunan makanan,
penggunaan termometer ni sangat penting. Pastikan termometer dibersihkan, dijah kuman sebelum digunakan. Masukkan probe ke dalam bahagian paling tebal makanan bermasak. Pastikan probe terbenam ke dalam daging dan juga tidak bersentuh dengan tulang. Okey, untuk menyukap makanan besuk ni, pastikan probe tidak menyentuh dasar periuk untuk mengelakkan bacaan suhu yang tidak tepat. Ni cara-cara dia lah. Kalau let's say tuan-puan ada orang kata termometer, bolehlah guna nanti. Okey. Okey, ni pula penyediaan makanan. Tadi memasak, okey, kawalan proses. Ni sama dia jugalah untuk penyediaan makanan. Contohnya dekat sini, kita masak pukul 3 pagi. Okey, untuk makanan tengah hari. So, memang tak dibenarkan sama sekali. So, kalau tuan-puan kena tahu lah, untuk makanan tengah hari pukul berapa kita masak? Selalunya 3 pagi ni pun, kalau untuk pukul 7 pagi pun orang start masak pukul 5 pagi. Ini kan makanan tengah hari, kita masak pukul 3 pagi. So, kalau masak terlalu awal ni, boleh jadi pembiakan bakteria lah. Macam tadilah kita kata setiap 20 minit tu, dia akan bercambah kepada 2. Dia akan jadi bulahan 2. So, kat sini memang kita kata makanan masak tidak boleh disimpan pada suhu bilik melebihi daripada 4 jam. Okay. So, ni lah yang kita kata. Jangan memanaskan makanan terlalu kerap. Pun sama juga. So, tak boleh lah. So, kalau boleh, tuan-puan kena tahulah kalau kita kata nak masak tengah hari ni, selalunya pukul 10, pukul 8 lah. Setiap prepare pukul 10 baru masak. Dan pukul 11 atau pukul 12 baru kita hidang. Kita jangan masak untuk tengah hari pukul 3 pula. So, yang ni yang selalu kita jumpa sebenarnya. Ada satu kes dekat sekolah, ada buat asrama dekat kita punya tempat lah. Dekat Serantut ni. Okey, di mana dia nak masak untuk makan malam pukul 6 petang macam tu untuk budak-budak asrama sekolah. And then dia masak pula, dia masak awal pagi. Pukul lebih kurang pukul 10 macam tu. Pukul 10 pagi dia masak untuk tengah hari dan dia masak sekali untuk makan malam, iaitu petang punya pukul 6 petang. So bila bila jadi kes keracunan makan kat situ, budak-budak sakit perut, kalau tak silap saya makanan tu ayam masak merah. So ayam ni selalunya memang menjurus kepada keracunan makanan lah kebanyakannya kita jumpa kat situ. So bila jadi macam tu, bila kita siasat rupanya tukang masak ni dia masak untuk tengah hari sekali dengan malam. So kita tanya reason kenapa, dia kata sebabnya pukul 2 tu dia tak boleh datang untuk masak sehingga pukul 6 tu. Sebabnya dia kata dia ada perhimpunan UMNO. Dia ada mesyuarat lah. Lebih kurang macam tu. So dah mengakibatkan orang kata darurat kepada orang lain lah. Orang pakat sakit perut, pergi klinik, muntah, cirit semua tu lah. So bila kita siasat, kita dapat jumpa punca dia daripada kesalahan pengalih makanan tu sendiri. Okay. So, ni dari segi penghidangan makanan lah. Yang ni yang kita kata tadi lah. So, kebanyakan kalau kita pergi ni, kalau kedai mamak tu nak bawa, dia bawa dengan tangan dia. Macam tu dia pegang. So, kat sini dah ada kotoran dekat kuku dia semua. Dah jadi cross-contamination. Ni sama juga macam tadi lah. Bila dia bawa je macam tu, sama juga dia hidang. Kalau dulu kita jumpa dekat kantin sekolah semua. So, dia nak bagi budak-budak ambil makanan tu, dia tinan-tinan siap-siap. So, bawah pada pinggan ni, kita akan jumpa lah. Sisa-sisa makanan yang kita tak cuci sebelum ni, dia akan melekat pada makanan yang kita hidang kat bawah ni, makanan yang baru ni. So, kat sini kita dah kata, jangan hidang makanan secara bertindih sebab kita nak elak daripada pencemaran silang daripada orang kata sisa makanan kat belakang pinggan ni melekat pada makanan yang baru yang kita prepare tu. Jangan sentuh makanan atau minuman ni direct dengan kita punya jari masuk dalam air. Elakkan penggunaan plastik untuk menutup makanan. Yang ni pun kita selalu jumpa. Dia dah tak tindih dah makanan tu, tapi dia guna pula plastik untuk alas. So, selalunya plastik tu dah macam berkulat-kulat dah. Kadang tu ada pula lalat dalam plastik tu. Dan ada pula dia lipat-lipat, dia biar lama plastik tu. Memang banyak kotoran yang kita beri. So, tak dibenarkan sama sekali untuk kita guna plastik untuk menutup makanan lah. Okey, kita sambung pula untuk bahagian 2. Okey, bahagian 2 ni kita fokus kepada penyimpanan makanan dan juga peralatan lah. Okey, so dekat sini kita boleh nampak lah penyimpanan bahan mentah. Okey, yang pertama sekali kalau untuk sejuk beku ni kita kena suhu dia adalah kurang daripada negatif 18. Okey, kalau yang kedua ni sejuk dingin ni adalah 0 sehingga 4 darjah Celsius. Okey, yang ni kalau macam bila waktu operation, waktu kita dah start guna orang kata peti sejuk dingin ni, dia akan jadi suhu 0 hingga 10 darjah Celsius. Okey, yang ni 0 hingga 4 ni sebelum
kita buka tu semua. Waktu pagi-pagi kita nak guna bahan mentah tu, kita buka dan kita tengok suhu dulu kosong hingga 4 darjah Celsius sahaja. Tapi waktu macam tengah hari kita dah buka tutup, so suhu dia di antara kosong hingga 10 darjah Celsius lah. Okey. So bagi pula yang ketiga adalah penggunaan yang baik untuk bahan kering. Okey, yang ni pun sangat penting lah, kita nak pencahayaan mencukupi dinding yang sentiasa kering dan susunan itulah kena teratur. Okey. So untuk dari segi penyimpanan ni orang kata sangatlah penting, sebabnya kebanyakan bila kita buat siasatan ni kita akan jumpalah isu-isu berkaitan dengan penyimpanan bahan mentah kita yang tidak sempurna. Kadang tu dia ada overload dengan bahan mentah yang bekas peti sejuk beku dia tu kecil je, tapi ayam dia tu sampai dah terkeluar-keluar dah disimpan dalam tu, so dia tak meet lah suhu yang sepatutnya. Okey, so kalau dekat sini penyimpanan sejuk beku dekat sini, okey, daging dan ikan disimpan dalam ruang sejuk beku pada suhu negatif darjah Celsius lah, macam saya kata tadi, diselengara dengan baik dan berfungsi dengan sempurna, tidak menyimpan makanan sejuk beku melebihi daripada muatan maksimum. Okey, dan yang keempat dia, makanan mentah basah hendaklah dibersihkan dengan sempurna sebelum disimpan ke dalam bekas pentul. Dan seterusnya produk makanan, aiskrim dan juga bekalan ais disimpan secara berasingan daripada bahan mentah. Ni yang selalu kita jumpa. Aiskrim ataupun ais selalu kita jumpa disimpan sekali dengan bahan mentah yang lain. Selalunya ayam, ikan, sebelah dia ais, sebelah dia daging ayam semua yang belum dimasak. Okey, so ais tu yang kita sedia maklum. Ais tu kalau kita nak minum, kita buat air, kita tak masak dah ais tu, dia akan cair. So yang tu adalah direct consume. Bila direct ready to eat ni, kita tak nak dia bercampur dengan bahan mentah yang kita tak masak lagi. Ayam, ikan ke tak kisahlah. So yang penting dia kena berasingan. Okay. So kat sini untuk penyimpanan sejuk dingin pula, pastikan sayur dan buah-buahan telah dibersihkan dan dipotong, disimpan pada ruang sejuk dingin pada suhu negatif 4 darjah Celsius lah. Sayuran dan buah-buahan perlu dibasuh, dikeringkan dan kemudian disimpan di ruang bekas sayur. Okey, kat sini kita dah bagi dah dekat sini dia punya ruang dia. Okey. Seterusnya, produk tenusu, bahan ramuan dikisar, tahu dan juga makanan mudah rosak disimpan pada suhu kosong hingga darjah 4 Celsius. Okey, bahagian tengah ni. Okey, letakkan makanan mentah yang menitis dalam bekal bertutup dan sesuai dan letakkan di tingkat bawah ruang pendingin. Okey, selalu yang kita jumpa kan, bila dia macam dia nak defrost ayam ke apa ke, dia letak bahagian atas lagi. Bila dia defrost, dia akan menitik dekat makanan yang sedia dimasak. Okay, so kita tak nak macam tu. So that's why kalau kata kita nak defrost ke apa ke, kita nak macam nak cairkan apa yang sejuk beku ni, kita kena letak dekat bahagian yang bawah sekali. So bila dia menitis tu, dia menitis kat bawah ni sajalah, dia tak direct kena dekat semua area yang kita letak tu. Okey, gunakan bekas penutup dan berbeza untuk menghasilkan makanan mentah dan makanan yang telah dimasak. So yang ni pun sangat penting lah. Dan kalau propernya kita kena buat labeling macam ni. Okey, jangan simpan makanan yang telah dimasak di dalam bekas sejuk lebih daripada 3 hari. Yang ni yang selalu kita maklum kepada kita punya para pengendali makanan. Okey, cara memeriksa suhu peti sejuk beku dan dingin. Okey, pertama sekali kita nak periksa suhu ni. Suhu diperiksa sebanyak 2 kali. Saranan masa dia jam pukul 8 sebelum kita start proses lah. Dan juga jam 3 petang. So ni adalah waktu-waktu yang sesuai untuk kita cek kita punya suhu. Okey, sejuk beku ataupun sejuk dingin. Okey, yang kedua adalah termometer, pastikan berfungsi. Kita jangan guna termometer tu tengok-tengok ada rosak. Ada macam ada gelong kadang tu. Tu kita tak kalibret lah tu. Okey, so yang ketiga adalah letakkan termometer di rak tengah secara menegak. Pastikan tidak menyentuh besi rak. Biarkan sehingga suhu stabil dalam anggaran 10 minit. Okey, dan barulah kita tengok dalam ni lah dia punya bacaan dia berapa. Okay, anggaran 10 minit ataupun 15 minit lah untuk freezer. Okey.
So, terusnya barulah kita rekod bacaan suhu tersebut di dalam borang yang disediakan. So, suhu ni sangat penting sebabnya kita nak tahu keadaan raw material yang kita simpan tu dalam suhu yang sesuai ataupun suhu yang orang kata tidak sesuai. Contoh kalau macam kata ayam tu, takkan kita nak simpan dekat suhu room temperature kan? Dia akan cepat rosak lah. So, kita kena simpan pada suhu peti sejuk lah. Okay, itu itu cara lah nak periksa dia. Untuk penyimpanan kering pula, rak yang kita nak simpan bahan mentah, bahan kering, mentah kering kita ni, rak dia tu perlu dijarakkan 15 cm daripada dinding dan daripada lantai tu 20 cm. So yang ni selalu kita nampak ni dia direct je dia letak dekat lantai. Banyaknya tempat macam tu. Okay, alasan kata tak ada tempat lain nak letak. Tak, padahal kalau dia buat rak yang cantik, so dia boleh letak je susu bagi cantik kat situ. So takkan ada lah cross contamination dekat situ. So kenapa kita kata kena rak daripada 20 daripada lantai dan 15 daripada dinding, 15 cm daripada dinding. Supaya kita nak mudahkan pencucian dekat situ. So kita tak nak bila kita pergi tu kita nampak habuk lah, kadang tu ada tek cicak lah, tek lipas lah, tek tikus lah, macam-macam kita jumpa dekat penyimpanan kering ni. Okay. So makanan seperti beras, kacang, tepung dan rempah tu disimpan dalam bekas kedap udara lah. Okay. Dan juga mengamalkan sistem first in first out FIFO. So yang ni kita terima bila kita keluar bila. Okay, kita kena tahulah susunan dia, barang yang baru diterima in, barang yang lama dikeluarkan out. Okay. So kalau kita tak ada rak macam ni, kita juga boleh guna pellet. Pellet kita tak nak pellet kayu. Sebab pellet kayu ni selalunya dia akan attract pada pest lah, selalunya lipas macam tu. Okay, so kita minta guna pellet plastik macam ni, bekas yang mengandungi makanan yang tidak diletakkan di atas lantai lah. So kita tak nak direct, so kita kena letak di atas pellet plastik macam ni. Okay. Tadi untuk penyimpanan barang mentah semua, so kita pergi pula penyimpanan peralatan, perkakasan dan juga pencucian. So yang ni pun juga penting, di mana bila kita jumpa ada peralatan tu letak kat lantai lah, lepas tu dia main terap dekat meja lah macam tu. So kita tak nak, so kita minta nanti untuk peralatan perkakasan ni kita minta simpan semua peralatan atau perkakasan di tempat yang sesuai dan bersih. Okey. Yang kedua, peralatan dapur tidak digunakan perlu disimpan dalam sebuah bilik atau ruang khas dengan susunan yang teratur. Kita tak benarkan barang yang tidak digunakan berada di kawasan pemprosesan makanan. Kita minta dia asingkan atau keluarkan daripada premis terus. Ataupun kalau dia ada bilik berasingan, minta dia asingkan. Yang tu adalah barang yang tidak digunakan. Okey, terdapat tempat ataupun ruang khusus perlu disediakan bagi penyimpanan bahan atau alatan pencuci dan terasing daripada tempat penyediaan dan simpanan makanan. So untuk alatan pencucian ni pun juga penting. So kita selalunya kita sarankan kita minta satu area lah untuk letak kata perkakasan ni. Okey, kita teruskan dengan bahagian ketiga iaitu bangunan, kebersihan dan penyelenggaraan. So yang ni pun sangat penting keperluan bilik persalinan tu, premis yang disediakan ruang atau bilik persalinan dan juga mempunyai perkara-perkara berikut. So menyediakan rak kasut yang berlainan bagi kasut kotor, kasut daripada rumah ataupun kasut bersih yang kita gunakan di dalam kita punya proses lah. Okey, sinki mencuci tangan dan sabun untuk mencuci tangan sebelum masuk ke kawasan proses. Yang ni pun sangat penting. Tambah memang sekarang ni kita kena amalkan selalu konsep mencuci tangan ni. Okey, menyediakan loker berkunci untuk menyimpan barang-barang peribadi pengirim makanan, menyediakan pakaian pelindung seperti apron penutup kepala dan kasut penutup lah kepada pengirim makanan. Ni pun sangat penting lah. Itu keperluan di bilik kata persalinan. Dan seterusnya kemudahan di tandas dan sinki cuci tangan pun penting, di mana permis perlu disediakan sinki tangan yang mencukupi dilengkapi dengan perkara-perkara berikut, iaitu kena ada sabun cecair yang sesuai di dalam bekas dispenser. Kita tak nak guna sabun yang sabun buku tu. Kita ambil sabun-sabun itu kita cuci tangan macam tu tak sesuai. So kita kena ambil yang jenis macam sabun cecair. Okay? So tekan ataupun macam itulah. Okay. Dan seterusnya dilengkapi pipe yang dioperasi tanpa tangan. So kita tak nak bila kita dah cuci tangan bersih, kita buka tutup macam tu je. So kita kalau boleh kita tak nak yang pulas-pulas tu. Kita nak yang macam guna elbow kita ni lah. Okay. So menyediakan
tuala kertas ataupun pengirim makanan automatik untuk mengeringkan tangan tu. Tu sangat penting. So selalunya kebanyakan tempat bila kita pergi tu, dia bila dia cuci tangan, dah siap dia cuci tangan bersih, dia lap dekat baju dia, dekat apron dia je. So tuala kertas atau pengirim tangan automatik ni sangatlah penting sebabnya kita takut dekat tapak tangan kita ni macam-macam bakteria ada. Okay, so kita kena lap dengan bersih lah. Okay, menyediakan tong sampah berpenutup dioperasi tanpa tangan, tanpa atau bebas tangan lah, maksudnya kita pijak aja ataupun diguna sensor ke terpulang. Okay, tapi kita tak nak bila tong sampah tu kita dah cuci tangan bersih, kita buka pula dengan tangan yang kita dah cuci tu. So dia tak sesuai lah, kita kena ada macam ni, dia ada pedal ni untuk kita pijak dan kita masukkan sampah dalam tu. Okey. Seterusnya, kebersihan dan pengenalan premis. Okey, untuk kebersihan pengenalan premis ni hendaklah kekal dalam keadaan baik, bersih dan kemas pada setiap masa. Sampah dan barang-barang yang tidak digunakan perlu dikeluarkan daripada premis bagi mengelakkan kemasukan dan menjadi sarang makhluk perosak lah. Okey, ini pun sangat penting. So, premis ni kena pastikanlah bersih sentiasa, dan sebelum kita nak masak tu, kita tengok dulu keadaan sekeliling kita. Kita kena cuci dulu, bersihkan dulu, dan baru kita guna. Dan selepas kita dah guna, dah siap masak semua, kita cuci semula. So, sampah ke apa ke kita kena keluarkan dan kita kena bersihkan kawasan tu tanpa ada sebarang sampah lah. Okey. So, untuk jadual pencucian ni kita dah ada dekat sini. Okey, kalau lampu ni kekerapan dia kita minta at least seminggu sekali. Tingkap pun sama, seminggu sekali. Kalau sampah ni memang waktu operasi setiap hari kita kena buang. Okey, kita jangan biar ada sampah dekat kita punya tempat. Lantai pun sama, kena setiap hari. Selepas masak kita kena cuci. Longkang pun sama, kita kena cuci setiap hari. Kalau untuk ceiling setiap minggu, dinding setiap minggu, dan juga food track setiap hari waktu operasi. Kita kena bersihkan. Benda ni sangat penting. Sebab bila pencucian tidak dilakukan sempurna, so akan adalah attraction makhluk perosak seperti lipas, tikus, lalat, macam dia suka sangatlah tonton sampah ni kalau kita tak cuci. Kebersihan tu sangat penting lah. Okey, yang ni dari segi peralatan perkakasan. Okey, peralatan perkakasan ni pun sangat penting lah, kawasan penyiaran penyimpanan. Okey, peralatan yang tidak sesuai. Okey, yang pecah, patah ni, berkarat, okey, yang dorong ni macam ni kita tak benarkan guna sama sekali lah. So, minta tuan puan jangan adalah dekat tuan punya tempat. Dan untuk chopping board kita tak benarkan sama sekali peralatan kayu. So, kita ada reason kenapa. Okey, contoh kalau macam pecah macam ni, kita tak nak yang chip tu akan direct contact dengan kita punya makanan, ataupun yang berkarat macam ni pun sama. So bila pendedahan pada karat ni akan menyebabkan orang kata orang kata kajing gigi macam tu. So kita tak nak lah. Okey, kalau chip ni pun sama, peralatan kayu ni pun sama juga. Kita tak nak serpihan kayu tu ada dekat makanan kita. Okey. Okey, ni penggunaan peralatan, asingkan peralatan ni sama juga macam saya kata tadi. Kena asingkan makanan yang sedia dimakan dan bahan mentah tadi kena asingkan. So, at least kita ada 4 tadi. Kalau tuan-puan ingat tadi yang saya dah mention awal slide tadi, kita kena ada 4 lah. Kalau ikutkan kita kena asingkan. Tidak boleh orang kata guna peralatan yang sama. Dari segi chopping board lah yang selalunya papan pemotong ni sangatlah banyak tempat yang dia akan guna salah satu tu sahaja untuk peralatan memotong dia. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian 4 iaitu pengenai makanan. Okey, untuk pengenai makanan ni keperluan dia adalah mendapat suntikan anti-typhoid, hadir khusus mengenai makanan dan pakaian lah. Pakaian ni dia kena ada penutup kepala. Okey, kalau macam perempuan ni dah pakai tudung yang proper lah. Dan dia kena pakai apron cerah dan bersih. So apron yang gelap tu kita tak benarkan sama sekali. Selalunya kita minta pengiriman tu tukar kalau warna yang gelap ni. So kalau warna yang cerah ni adalah untuk kita nampak kotoran tu. Sekiranya kita kena makanan ada kotoran kat apron tu, kita minta terus tukar ataupun cuci terlebih dahulu. Okey, dan pakaian mesti bersih, berkasut, penutup lah. Kita tak nak pakai slipper. Selalu kebanyakan tempat kita banyak sangat pengen makanan dia pakai slipper. Dan seterusnya, memakai penutup mulut ataupun hidung. Macam sekarang lah, sekarang ni memang tak nak kita kena pakai kan penutup mulut kan. So, kita nak buat daripada transmission virus semua kan. So, nak tak nak sekarang ni kita kena pakai lah penutup mulut dan juga hidung.
Okey, untuk latihan pengenal makanan pula, so kita minta semua pengenal makanan ni pergi dapatkan CJ ni SLPM yang diiktiraf. Okey, pastikan SLPM ni Sekolah Latihan Pengenal Makanan yang menjalani kursus diiktiraf oleh KKM. Okey, so kalau nak tengok dia punya list dia tu SLPM, kena tengok kat sini. Kita ada kat laman kita ni fsq.mlh.gov.my. Okey. Seterusnya, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah mewajibkan semua latihan pengenal makanan LPM di mana-mana institusi yang diiktiraf KKM melalui Peraturan Makanan 2009. So, kita kena tengoklah LPM ni, tenaga pengajar dia pastikan tenaga pengajar yang diiktiraf. Okey, bayaran dikenakan adalah 50 sahaja. So kalau sekiranya bayaran tu 100 ke apa, tu tak betul. Untuk kita ni, kita kenakan untuk satu kepala ni seorang ni 50 sahaja. Dan tempoh masa dia adalah 3 jam. Dan peserta pun kita tak nak ramai lah. So ni dia ada orang kata kategori yang kita bagilah untuk SLPM ni. Okey. So tuan-puan boleh nampak tak kesalahan kat sini? Apa yang menyebabkan kesalahan kat sini? Okey. Ni yang sama sekali yang kebanyakan kita jumpa. Yang ni yang orang kata kita suka makan tempat-tempat macam ni. Okey, sebenarnya tak berapa bagus. Okey. So kalau ikutkan sini, dia tidak memakai penutup kepala. Okey, dia sakit dan juga sesama. Okey, penutup kepala tidak pakai apron. Dua-dua tak pakai apron, selipar. Okey, macam saya kata tadi tu kena pakai kasut penutup dan juga aksesori. Dan ada juga setengah merokok, meludah, semua pun ada. Okey. So, ni adalah kesalahan yang kita jumpa lah kebanyakan. Yang ni the real thing lah yang selalu kita nampak kat kebanyakan tempat. Okey. Untuk bahagian 5 pula, okey, bekalan air, ais dan juga steam. Okey, so kita nak kalau boleh bekalan ni, makanan dan air minuman disediakan daripada sumber yang bersih dan tidak telah dimasak. Pastikan air yang belum dimasak tidak digunakan untuk menyediakan air minuman kepada tetamu. Gunakan ais dari kilang yang dilesenkan oleh KKM. Simpan atau letak air dan ais dalam bekas yang bersih dan menutup. Jauhkan dari makanan mentah. So ni sama je macam saya kata tadi lah. Tapi untuk ais ni kita minta sekarang ni kebanyakan kilang ais kita dah lesenkan. So kena tengok dulu cari kilang ais yang dah dapat lesen daripada kita lah. Kalau lesen kita ni kita dah pantau kilang dia tu. Dia sediakan makanan tu, sumber air dia macam mana. Nak jadikan ais tu sumber air dia tu macam mana. Okay, so kita dah check semua benda ni. So kita minta that's why kilang ais sekarang ni dia kena berlesen. So tuan-puan nak cari ais pun kena cari tempat yang dah ada lesen. Okay. So, ni kawalan sumber air dan ais lah, keadaan luar biasa, luar jangka, perlu dikenali dengan cermat. Contohnya, bekalan air terawat terkendala. So, pastikan sumber air yang digunakan ada sumber yang selamat, memastikan kebersihan bekas yang digunakan untuk menadah air yang digunakan. Okey. So, kalau elektrik pula terkendala, pastikan bahan mentah basah dikeluarkan daripada peti sejuk dan simpanan peti yang sejuk fungsi sama ada di kawasan premis atau luar premis. Menyediakan generator untuk tindakan pencegahan. So, ni kalau orang kata contingency plan lah. Apa yang kita perlu buat kalau kawalan sumber air dan ais ni, keadaan luar biasa ni. Kalau air dia tak ada ke, bekalan elektrik terkendala, ni lah prosedur yang kita perlu patuhi. Okey. Bahagian yang 6 pula adalah berkaitan dengan pelupusan sisa. Okey, pelupusan sisa ni, okey, ni lah yang kita kata dari segi peparitan, paip dan juga pelimbahan. So, perangkat sisa pekerja tidak dibersihkan secara berkala. Ni nampak ni So, selalu kita pergi ni, dia tak pasang perangkap pun. Dia tak ada pun orang kata basket tu untuk disimpan. Okay. Grease trap tidak dibersihkan secara berkala. Okay, ni yang betulnya. Dia ada perangkap minyak dan grease trap ni. So, dia bersihkan. Yang ni dia dah clot kat sini dah. Dia tak ada penapis. So, supaya sisa makan ni ada kat penapis dan kita buang. Jadi, dia akan ada kat longkang-longkang ni dan dia akan attract lah kepada makhluk perosak untuk ada kat sini. Lalat lah apa semua. Okey, pengurusan sampah yang betul. Okey, ni adalah cara-cara yang sesuai untuk kita buang sampah actually. So, bila kita nak buang, kita sapu, kita masukkan dalam plastik macam ni dan kita ikat dan baru kita buang dalam tu sampah. Yang ni baru kurang risiko orang kata untuk attract lalat datang kepada kita punya tong sampah tu lah. Okey.
Okay, seterusnya sampah yang salah. Okay, kebanyakan kita jumpa ni lah keadaan sebenar. Dia guna tong cat lah, dia masukkan tu macam ni lah. Dia tak ada proper punya tong sampah. Ni sama sekali yang kita kenakan tindakan compound lah, notis. Okay. Bahagian ketujuh adalah kawalan makhluk perosak yang terakhir lah untuk kali ni. Ada kawalan makhluk perosak lipas, lalat dan juga tikus lilati. Ni yang common yang kita jumpa selalunya, yang kebanyakan. Okay. Ni pula yang tadi last, yang ni pun last jugalah, bahagian 8, kawalan pengangkutan. Okey, ni pun sangat penting lah bila kita nak beli barang makanan mentah ataupun kita nak edarkan makanan tu, kita kena ikutlah pengangkutan yang dibawa tu pada suhu yang bersesuaian dengan makanan yang dibawa tu. Contoh, kalau kita jenis yang proses makanan sejuk beku, kena ada lori yang ada sejuk beku lah. Kalau kata roti yang kita sediakan tu, dia ada jenis-jenis lori dia. Okay, kalau makanan yang macam barang mentah betul-betul yang belum diproses, keadaan lori dia macam mana. So, dia ada berapa kriteria lah pengangkutan yang sesuai ikut pada suhu. Okey, ni sekarang ni adalah pendaftaran permis secara online. Okey, tuan-puan kalau nak daftar permis boleh pergi kepada kita punya laman web fosim.moh.gov.my /FSM public home. Okey, kat sini tuan-puan boleh daftar dan kemudian baru log masuk. Kat sini tuan-puan daftar je dulu, masuk nama, IC, nombor telefon, dia akan minta maklumat tu, puan-puan follow sahaja. Dan lepas tu dia akan masuk ke email kita dan dia akan minta kita activate melalui email, dan barulah kita guna yang email tadi tu, password kita untuk masukkan log masuk ni. Okey. So kalau ada sebarang pertanyaan, bolehlah kontak saya atau datang kepada unit keselamatan dan kualiti makanan Pejabat Kesihatan Daerah Cerantu. Itu sahaja daripada saya perkongsian hari ini. Sekian, terima kasih.